Dan salam sejahtera. Sihat semua? Saya doakan anda semua sihat. Di musim COVID macam ni ya, tolong jaga kesihatan dan sepanjang anda berada di rumah, tolonglah ibu bapa anda dan juga jangan lupa study. So untuk kali ini saya ingin berkongsi contoh-contoh soalan yang lepas supaya anda ada pengisian dan sila buat ulang kaji ya. Okey, jom kita lihat soalan-soalannya. Sebelum tu baca doa dulu. Dan salam sejahtera. Sihat semua? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين آمين. Saya doakan anda semua sihat di musim COVID macam ni ya. Tolong jaga kesihatan. Soalan pertama ini adalah berkait dengan bab mikroorganisma dan kesannya kepada benda hidup. Dan khusus untuk soalan ini adalah virus. Nyatakan dua ciri umum virus. Dua ciri umum. Ya, dua ciri umum maksudnya dua markah. So jawapannya sama ada ia sebagai parasit atau ia hanya boleh hidup dalam sel hidup atau mempunyai bentuk yang pelbagai atau organisma paling seni. So kita pilih mana-mana dua untuk dua ciri umum virus. Nyatakan dua ciri. Soalan seterusnya, terangkan secara ringkas cara pembiakan virus. Secara ringkas cara pembiakan virus. So, cara pembiakan secara ringkasnya ialah membiak dalam sel hidup atau sel perumah dan menggandakan dirinya. Istilah replikasi merujuk kepada menggandakan dirinya. Umum virus. Dua. Seterusnya, berikan cara untuk merawat jangkitan virus. Cara untuk merawat jangkitan virus. Jangkitan virus boleh dirawat dengan cara meningkatkan keimunan atau menjaga kebersihan atau menyuntik vaksin atau secara umumnya mendapatkan rawatan daripada klinik-klinik atau hospital. Ciri umum. Soalan kedua ini berkait dengan kaedah pembungkusan makanan. Soalan kedua ini berkait dengan kaedah pembungkusan.
Dalam soalan ini, ia menggunakan ayam. Soalan-soalan lain boleh juga merujuk kepada ikan, daging, sotong dan beberapa makanan laut lain. Baik, kita terus kepada soalan kita. Ayam tersebut didapati telah berbau busuk. Mengapa keadaan ini berlaku? Dalam soalan ini, ia menggunakan ayam. Soalan-soalan lain boleh juga ayam atau ikan atau daging atau sotong berbau busuk kerana terdapat kehadiran bakteria atau dengan kata lain, bakteria telah membiak. Merujuk kepada ikan, cadangkan satu kaedah penyimpanan makanan yang sesuai untuk ayam mentah supaya dapat disimpan lebih lama. So di sini poin dia ialah kaedah penyimpanan untuk ayam mentah. Maksudnya bahan mentah ya supaya ia lebih tahan lama. So keadaan yang paling sesuai adalah kaedah penyejuk bekuan. Daging, sotong. Seterusnya, terangkan kaedah di B1. Maksudnya kaedah penyejuk bekuan. Makanan disimpan pada suhu negatif 18 darjah Celsius. Dan soalan seterusnya, berikan 2 kelebihan kaedah yang dicadangkan dalam B1. Maksudnya, 2 kelebihan kaedah penyejuk bekuan. So, jawapannya ialah rasa dan bentuk makanan tidak berubah dan juga nutrisi makanan tidak berubah. Beberapa makanan laut lain. Soalan ketiga ini berkait dengan pelabelan makanan. Soalan ketiga. Dalam Akta Makanan 1983 bagi pelabelan makanan, perkara-perkara yang perlu dicetak pada label makanan adalah yang pertama, nama barangan. So di sini, nama barangannya adalah aiskrim mangga. Yang kedua adalah nama dan alamat pengilang. Tapi dalam label ini, tiada nama dan alamat pengilang. Yang ketiga adalah berat bersih atau kuantiti atau isi padu. So di sini sudah ada berat bersih. Okey, yang keempat adalah ramuan makanan. So di sini sudah dinyatakan ramuannya apa. Dan yang kelima adalah expired date atau tarikh luput. Dalam label makanan ini tidak dinyatakan tarikh luputnya. Dalam label ini tercatat ramuannya ialah perisa mangga tu. Perisa. So perisa tu adalah bahan kimia yang ditambah. Gula. Gula adalah pemanis. Lecithin. Lecithin adalah pengemulsi. Susu. Bahan awet. Bahan awet ialah pengawet dan pewarna yang dibenarkan. So, itu adalah bahan kimia yang ditambah dalam makanan ini. Berdasarkan rajah, kenal pasti 2 bahan kimia yang dicatat. Berdasarkan rajah, kenal pasti 2 bahan kimia yang dicatat. Soalan keempat berkait dengan pembiak pakaan tumbuh-tumbuhan.
Dan di sini tumbuhan yang digunakan adalah jagung. Ada 2 varieti jagung, varieti A dan varieti B yang mempunyai ciri-ciri yang berbeza, menghasilkan jagung varieti C yang lebih baik. Soalan keempat berkait dengan pembiakbakaan tumbuh-tumbuhan. Soalannya, proses pembiakbakaan dapat menghasilkan baka yang bermutu. Nyatakan 2 kelebihan jagung varieti C. So, kita lihat pada gambar rajah. Varieti C, kalau kita lihat saiznya lebih besar, lebih panjang, dan jika kita lihat pada biji-biji jagung tersebut, isinya lebih padat. Soalannya, proses pembiakbakaan. Soalan seterusnya, apakah kesan yang akan berlaku jika pengeluaran jagung berkurangan? Soalan ini perlu kita berfikir sedikit ya. Jika pengeluaran jagung berkurangan, maka permintaan akan menjadi lebih tinggi. So, bila permintaan tinggi, harga jagung akan jadi mahal. Dapat menghasilkan baka. 2 institusi yang bertanggungjawab dalam menjalankan kajian dalam penghasilan jagung yang bermutu tinggi adalah contohnya adalah Fama dan juga Mardi. Yang bermutu. Nyatakan 2 kelebihan jagung varieti C. Itu sahaja. Bye. Itu sahaja. Bye. So, kita lihat pada gambar rajah. Varieti C, kalau kita lihat saiznya lebih besar, lebih panjang, dan jika kita lihat pada biji-biji jagung tersebut, isinya lebih padat. Soalan seterusnya, apakah kesan yang akan berlaku jika pengeluaran jagung berkurangan? Soalan ini perlu kita berfikir sedikit ya. Jika pengeluaran jagung berkurangan, maka permintaan akan menjadi lebih tinggi. So, bila permintaan tinggi, harga jagung akan jadi mahal. 2 institusi yang bertanggungjawab dalam menjalankan kajian dalam penghasilan jagung yang bermutu tinggi adalah contohnya adalah Fama dan juga Mardi. Dan di sini tumbuhan yang digunakan adalah jagung. Ada 2 varieti jagung, varieti A dan varieti B yang mempunyai ciri-ciri yang berbeza, menghasilkan jagung varieti C yang lebih baik. Dengan pelabelan makanan. Dalam Akta Makanan 1983 bagi pelabelan makanan, perkara-perkara yang perlu dicetak pada label makanan adalah yang pertama, nama barangan. So, di sini nama barangannya adalah aiskrim mangga. Yang kedua adalah nama dan alamat pengilang. Tapi dalam label ini tiada nama dan alamat pengilang. Yang ketiga adalah berat bersih atau kuantiti atau isi padu. So, di sini
sudah ada berat bersih. Okey, yang keempat adalah ramuan makanan. So di sini sudah dinyatakan ramuannya apa. Dan yang kelima adalah expired date atau tarikh luput. Dalam label makanan ini tidak dinyatakan tarikh luput. Dalam label ini tercatat ramuannya ialah perisa. Mangga perisa. So perisa tu adalah bahan kimia yang ditambah. Gula adalah pemanis. Lecithin adalah pengemulsi. Susu, bahan awet ialah pengawet dan pewarna yang dibenarkan. So, itu adalah bahan kimia yang ditambah dalam makanan. Baik, kita terus kepada soalan kita. Ayam tersebut didapati telah berbau busuk. Mengapa keadaan ini berlaku? Ayam atau ikan atau daging atau sotong berbau busuk kerana terdapat kehadiran bakteria, atau dengan kata lain, bakteria telah membiak. Cadangkan satu kaedah penyimpanan makanan yang sesuai untuk ayam mentah supaya dapat disimpan lebih lama. So di sini poin dia ialah kaedah penyimpanan untuk ayam mentah. Maksudnya bahan mentah ya, supaya ia lebih tahan lama. So keadaan yang paling sesuai adalah kaedah penyejuk bekuan. Seterusnya, terangkan kaedah di B1. Maksudnya kaedah penyejuk bekuan. Makanan disimpan pada suhu negatif 18 darjah Celsius. Soalan seterusnya, berikan 2 kelebihan kaedah yang dicadangkan dalam B1. Maksudnya 2 kelebihan kaedah penyejuk bekuan. Jawapannya ialah rasa dan bentuk makanan tidak berubah dan juga nutrisi makanan tidak berubah. Makanan. Ya, 2 ciri umum maksudnya 2 markah. So jawapannya sama ada ia sebagai parasit atau ia hanya boleh hidup dalam sel hidup atau mempunyai bentuk yang pelbagai atau organisma paling seni. So kita pilih mana-mana 2 untuk 2 ciri umum virus. Soalan seterusnya, terangkan secara ringkas cara pembiakan virus. Secara ringkas cara pembiakan virus. So cara pembiakan secara ringkasnya ialah membiak dalam sel hidup atau sel perumah dan menggandakan dirinya. Istilah replikasi merujuk kepada menggandakan dirinya. Seterusnya, berikan cara untuk merawat jangkitan virus. Cara untuk merawat jangkitan virus. Jangkitan virus boleh dirawat dengan cara meningkatkan keimunan atau menjaga kebersihan atau menyuntik vaksin atau secara umumnya mendapat